isu dalam Dewan hari ini. Pertama, isu Sopik, sebuah anak syarikat milik PKPS yang telah pun diberhentikan operasinya pada 2009, tetapi dua lembaga pengarahnya masih lagi menggunakan kepentingannya dengan meluluskan berbagai-bagai projek tanpa dibawa ke lembaga pengarah PKPS. Jadi persoalan saya, mengapa sebuah syarikat yang telah diberhentikan operasi, yang mempunyai kewangan yang banyak, 20 juta ada dalam itu, kemudian yang terbaru saya dimaklumkan penjualan ladang di Miri 97 juta, sedangkan syarikat itu mempunyai kewangan yang banyak, tetapi dihentikan operasinya, dan uang itu barangkali nak dibawa ke PKPS. Dan kedua-dua lembaga pengarah ini, iaitu seorang pengurus besarnya dan seorang lagi timbalan pengurus besar pembangunannya, boleh meluluskan tender tanpa ada sebut harga, tanpa ada tawaran tender dan sebagainya. Ini persoalan yang saya keluarkan hari ini, yang menjadi persoalan saya, mengapa Menteri Besar sebagai pengurusi KPS tidak mengambil tahu perkara ini. Dan kedua ini, saya membangkitkan tentang ketulusan KSSB, kerana ini perkara yang patut diselesaikan oleh kerajaan negeri. Isu pengambilan pasir yang begitu banyak, sampai hari ini kita tak tahu berapa hasil pasir sebenarnya. Saya boleh lihat banyak sungai hari ini dah jadi lombong dan berlaku banjir. Sebagai contoh, di tempat saya bagi tahu, di Kuang, yang 10 tahun tak pernah banjir oleh kerana pengorekan pasir di sungai Ulu Kuang, yang dulunya sungainya kecil, hari ini menjadi lombong besar. Dan kemudian bila air bertakung di situ musim hujan, akan disalurkan di sungai yang kecil, sudah tentu berlaku banjir. Dan saya berani mengemukakan perkara ini kerana ada dua orang bekas eksekutif KSB yang diberhentikan, dipecat bersama dengan saya. Dan saya nak barangkali banyak perkara dan bukti yang ada pada saudara CY yang boleh ditunjukkan, dan kita akan kupas sedikit demi sedikit tentang campur tangan pihak tertinggi kerajaan dalam pengeluaran pasir. Maka itu saya hari ini berani mencabar di dalam Dewan, apabila sekincang mencabar saya untuk membongkar. Hari ini saya berani mengatakan saya mempunyai banyak maklumat, apatah lagi bersama saya dengan saudara Siva, salah seorang Mr. X dan Mr. Y yang saya sebut dalam Dewan tadi, yang merupakan seorang pegawai eksekutif KSSB yang dipecat. Maka itu kita ada banyak bukti sebenarnya dalam perkara ini. Dan ini harta rakyat. Apa guna kerajaan Pakatan sering menyebut hasil negeri untuk rakyat, mengekonomikan rakyat dan sebagainya, kalau tidak telus dalam menguruskan harta rakyat. Maka itu saya berani cakap, dan maklumat tidak banyak, dan saya nak bagi peluang kepada saudara Siva untuk tadi memperjelaskan perkara yang ada dalam simpanan, yang nak menunjukkan ketidaktelusan kerajaan dalam menjaga kepentingan rakyat, dan tidak ketelusan KSB dalam menguruskan pasir di negeri kita ini. Kita adalah staf kaki tangan X, kaki tangan syarikat KSSB, termasuk saya XY yang Dato' tadi sebut dalam mesyuarat. Dan X adalah saya, Y adalah kawan rapat Serah and Pekrong. Kami dua orang ni kena buang lagipun kita saksi syarikat saksi syarikat kes pasir tahun 2008. Dan kita dibuang satu saja. Dan selepas MB beri surat kepada saya 7 hari bulan, MB bagi surat kepada saya, 9 hari bulan termination saya. 9 hari bulan saya kena buang kerja daripada syarikat ini.
Ini surat daripada MB ya. Surat MB suruh minta sama, dia kata dia akan sesat salah guna kuasa pegawai pengatasan PSSB. Salah satu surat pada 7 hari bulan September 2011. Penamatan perkhidmatan surat penamatan perbuatan 9 September ya, 2 hari selepas surat MB. Contoh bermakna surat MB tidak layak ya. Saya rasa MB tidak berkuasa ya. Apakah alasan yang diberikan oleh PSSB semasa pengurusan? Selama 2,5 tahun kita yang mengukuhkan penjualan pasti di Selangor ya. Saya dengan tuan-tuan. Tapi yang dalam satu mesyuarat kedua pegawai eksekutif pun bagi penjelasan kepada kami yang 8 million sales tu kita yang buat 23 million. Lepas tu kita minta satu surat mengenai itu, KPI kedua pegawai eksekutif gagal memberi surat apa-apa kepada kami. Bila kita tekan beberapa isu dalam mesyuarat syarikat, dia semua mengambil tindakan terhadap kami. Dia sudah bagi surat, beberapa surat kepada YB Mutayah, ini Menteri Besar Wan Faika, termasuk Dato' Kusni Setiausaha Selangor. Tidak ada tindakan sampai hari ini. Dalam pengurusan PSSB memang kuat lah. Buat organik adalah ekspor Selangor. Bila kita bawa isu ini, kita melibatkan isu benda ni, kita bawa kepada mereka akan cuba tutup sahaja sehingga hari ini. Betul gagal buat satu, boleh dapat tahu daripada Selket lah, Selket yang tumbuh pada 2009 tahun 2009 sampai hari ini tidak bergerak. Bawa isu-isu seperti ini apa ya? What are the issues yang boleh saya sepatutnya saya dapat review ya, sebab saya ada saksi seorang lagi. Masa akan datang kita akan review semuanya, sebab isu yang biasa saja yang bagi specialize untuk satu dua customer macam tu. Dua isu dia kecil. Bila isu tu boleh melibatkan keuntungan untuk diri sendiri masing-masing. Itu yang dekat tadi patutnya sale 23 juta yang 8 juta ya. Yang sebelum saya masuk ke syarikat tu 8 juta ya, 8 million. Selepas kita masuk bekerjasama dengan rakan kerja saya, kita adalah buat 23 million. 23 million. Diberitahu oleh ketua pegawai eksekutif kepada kami lah. So ini ada transaksi yang tak direkod tu. Kemungkinan besar lah. Sebab saya tengok dekat sini kita pun ada buat ataupun naik siaran lah. Siaran pun pernah ambil statement dengan kita. Saya sebut cakap sekarang tidak ada jawapan apa-apa daripada SPR sampai hari ini juga. Kita pun minta polis pun berlak patahkan gitu. Sebab kita selepas menamatkan pelatihan kami, kita ada terima ugutan macam-macam. Kita ada buat lebih kurang 3-4 report, termasuk lama sekali kita ada buat report. Ugutan bagaimana? Ugutan melalui telefon. Ada SMS tu? Tak ada SMS. When was the last you lost your passport? I think last adalah bulan lepas, last month after termination. What was your position when you were terminated? Junior executive marketing. Junior marketing executive. Junior marketing executive. Terus ke pelibatan Esko dan Andun dalam Yang Esko terlibat ini buat mereka Esko wali kami. Saya rasa satu yang orang yang senior dalam bergurau. Datuk Sabari, Khairudin, Jepang. Ustaz terlibat dengan KSSB ke? Tahun 2009. Sama-sama lah. 2 tahun. 2009. Mungkin kita akan review malam ni lah. Satu
bantu apa alasan dia? Alasan dia macam-macam. Dia kata show cost kita tak jawab, reminder show cost tak jawab. Lepas tu consent from the company, show cost failure pula tu. Notis pengantongan kerja dan memperiksa siasatan tanggalan, notis lanjutan pengantongan arahan kepada petugas kecuali siasatan tanggalan. Masih kepada siasatan tanggalan ni saya nak MC kalau ada penggunaan dia saya buat profession control. Mereka tak pedulikan tu, dia kata MC ni kena bohong. Sebab itu saat ni kita ada bukti lah. Penuhan cek sudah ada Okey, banyak perkara lagi boleh buka masa ke semasa lah. Ya. Dan banyak lagi perkara tentang pendewan KSB ni akan dibentangkan dari masa ke semasa oleh dua bekas eksekutif ni. Saya harap benda ini akan kita bongkar sedikit demi sedikit. Ya, Tuan. Ini cakap yang dia apa syarikat tuan Syekh tu yang kurik. Satu lagi. Ya. Ni tanah di Kelang. Ya. Berapa orang kampung ni menjual tanah kepada Tuan Syekh Brothers ni yang beli tanah orang kampung dan membayar 10%. Kemudian tanah ini dikurik begitu ganas sekali, mengeluarkan pasir-pasir yang berada dalam tanah itu, dan tanah ini akhirnya dah jadi lubang besar, dan 90% lagi hasil jualan yang sepatut diberi kepada penjual ini tidak diberi. Dan saya mengeluarkan perkara ini kerana saya perlukan pembelaan daripada kerajaan negeri kepada penjual-penjual ini dan nasib mereka, kerana penjualan pasir dibuat di situ, 90% lagi nilai tanah itu tidak dibayar oleh Syekh ini, Tuan Syekh Brothers ini, dan pengaduan telah dibuat oleh orang kampung kepada Menteri Besar dan juga Exco berkenaan, tetapi tidak ada apa-apa tindakan daripada pihak Menteri Besar untuk membela mereka ini. Apa guna sebut sebuah kerajaan berkebajikan, menjaga kebajikan rakyat, tetapi melindungi Tuan Syekh Brothers ini yang saya dimaklumkan orang kuat PKR, dan barangkali orang kuat Menteri Besar. Di mana tempat tulos tu? Di Kelang, tanah ini di Kelang. Saya diberikan oleh tanah ni di Kuala Langat. Kampung itu ada. Saya tinggal di kampung je. Apa nama kampung ya? Saya tak sempat nak baca tadi. Okey, nama ni orang yang Tuan Syekh tu, ya, ni pernah ni menjadi calon ketua PKR bahagian Kelang, bekas calon PKR, dan mengatakan ia ni menjadi orang kuat di besar kerana anaknya kahwin mesti syaratan. Mana kuat tu, kuat tu. Tanah ini nanti jangan saya cek. Saya tak sempat baca pasal baru diberi pagi ni. Bukit Canggang. Bukit Canggang, Bukit Canggang. Jadi pemilik tanah diberi 10%, normal lah, 20% tak kata setuju menjual. Sudah tentu ada perjanjian untuk dibayar balik 90% lagi daripada nilai tanah.
Selepas dikorek semua pasir buat keluar, syarikat tidak menjual, tidak membayar 90% yang yang patut dibayar kepada tuan tanah. Jadi tuan tanah ni hari ini tinggal tanah yang nak berubah. Dan sebagai rakyat yang perlukan pembelaan, maka itu rakyat yang terlibat, orang kampung terlibat, mengadu kepada Menteri Besar dan juga Esko berkenaan. Tetapi nampaknya Menteri Besar dan Esko berkenaan tidak langsung melayan aduan rakyat ini. Apa erti sebuah negeri yang menjaga kebajikan rakyat di laung-laungkan selama ini tidak membela nasib rakyat? Itu sebab saya keluarkan tadi, dan saya menderu supaya pihak kerajaan membantu mangsa-mangsa terlibat. Saya bagi kat itu. Semaklum saya, ini syarikat 9, Tuan Syed Brothers ini syarikat 9, dan menjadi persoalan juga kepada kita sama ada pengeluaran pasir itu mendapat lesen atau tidak. Itu juga menjadi persoalan kepada kita. Tetapi oleh kerana mereka ini kroni kepada kepimpinan kerajaan negeri ada, sudah tentu dia dilindungi oleh mereka. Saya di Bukit Canggah ni barangkali saya bukan orang Bukit Canggah, susah saya cakap anggaran berapa ya. Bukit Canggah ni saya pun tak tahu berapa nilai kat situ. Ada pasir. Dia beli dengan harga tanah, dia tak beli dengan harga pasir. Orang kampung tak tahu rupanya di bawah tanah dia tu ada banyak pasir. Maka itu dia tak tahu dengan nilai itu. Jadi tanah yang sama yang terbabit dalam kes curi pasir last year yang didedahkan. Yang itu tidak. Tidak yang ini. Tidak yang ini. Bukan. Tidak yang ini. Itu tanah kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Itu tanah kerajaan negeri. Saya ingat hari ini kita buka sikit dulu, dan Siva dan Minister ini akan bersama dengan kita. Kita buka sikit lah sebab boleh ya? Sampai habis telanjang lah. A to Z lah. A to Z ya? Secara umum tadi masalah dalam KSP tu antara lagi dia orang ada jualan pada orang-orang tertentu saja kan. Ya. Dan dia akan offer kontrak kepada orang yang tertentu je lah. Kroni-kroni mereka lah. Sekarang yang kami tangan dekat situ pun kroni-kroni MB dengan ketentuan YDN. Kroni je lah. Sebab tu kan bagi MB bagi surat pun sampai hari ni mereka tak boleh ambil tindakan. Surat MB pun mereka tidak mempedulikan. Saya sendiri ya bawa surat kepada MB halau keluar daripada pendapat dia. Sebab bukan satu aduan, daripada 2009 kita tak aduan kepada MB. Tengok aduan tapi tidak ada tindakan. Tidak ada jawapan pun sehingga hari ini. Surat yang pertama kita dapat jawapan surat yang pertama. Selain daripada itu kita tak ada apa-apa sendiri tak tahu. Surat yang pertama tu janji akan siasat kita jelas. Kita sabar. Lepas tu kena sabar dalam 2 hari kena terminat. Jadi niat murni bekas ni eksekutif yang dipecat ni sebelum dipecat dia berniat untuk membentangkan penyelewengan yang berlaku dalam KSP kepada pihak kerajaan, tetapi akhirnya dia dipecat. Apa artinya? Beliau dipecat selepas beliau dah berusaha untuk membentangkan, nak menceritakan dan melaporkan penyelewengan yang berlaku dalam KSP kepada pihak kerajaan. Akhirnya pihak kerajaan pecat dia. Faham betul ya? Okey, sikit dulu lah. Besok tak ada lagi kan? Dia keluar sikit lagi. Yang apa? Sofit tu. Sopik Sopik ni sebuah anak syarikat ya, iaitu SOPIC Sopik. Ini tak ya. Ini dia.
Selangor Oil Palm Industry Sungai Berhad. Persoalannya kerana syarikat ini diberhentikan operasinya 2009, tak ada kaki tangan seorang pun kecuali 2 lembaga pengarah. Tetapi syarikat ini ada duit 20 juta dalam itu, dan penjualan ladang di diri ada lagi 97 juta. Tetapi kedua-dua lembaga pengarah ini, iaitu pengurus besar dan timbalan pengurus besar perdagangan dan perniagaan, meluluskan tender berdua je. Tak ada sebut harga, tak ada penilaian, tak ada. Bersetuju, dia lulus dia. Dan saya dimaklumkan di barangkali dia dalam 20 juta yang ada duit dalam itu, 50% telah pun dibelanjakan. Lebih 50% Wang Sopik telah habis dibelanjakan dengan urusan 2 orang ni. Diberhentikan dia punya operasi. Anak syarikat BKPS. Tak ada, didomainkan. Diberhentikan operasi 2009. Tapi tendernya ni perusahaan projek-projek ni 2010 pun lagi-lagi ni berdua orang je. Tapi yang ni membuat kandang lembu telusu. Kandang lembu telusu di ladang PKPS Jelutong Jati Sabak Benam. Kandang tu siap lah, ataupun lama jadi kandang dah siap. Itu kita tak dapat nak masuk kawasan ni. Sebab itu kita tahu juga ni projek ni kandang ayam yang bernilai 900,000 dibina, dan saya dimaklumkan ratusan ribu anak ayam mati, tapi tak diberitahu berapa rugi. Tempat yang sama. Projek tu tahun 2010. Selepas company tu Tutup, ya, dia tutup. Dia orang itu. Termasuk juga pembelian mesin untuk ayam tu, yang nilainya juga besar, iaitu 3.5 juta. Jadi keseluruhan projek yang kita dapat, kita dimaklumkan 5.8 juta itu memang confirm diluluskan oleh 2 orang ini. Yang lain-lain banyak lagi, barangkali kita akan dapat dari masa ke masa. Siapa 2 orang ni? Yang pertama pengurus besar. Dia tu siapa dalam parti-parti ke? Dia adalah lantikan oleh Menteri Besar. Barangkali dia bekas pekerja di Gatri dulu. Dia lantik sebagai pengurus besar. Haji Ali Ahmad. Barangkali Haji Ali Ahmad. Ya, Haji Ali Ahmad. Barangkali lah. Okey. Sekarang macam tak telus lah dengan pasal tender tu lah. Mana mungkin telus kalau 2 orang dia boleh luluskan berjuta-juta. Tanpa ada datang rasa tender. Tetapi tak ada di Menteri Besar kerap kata tidak berlaku keterisan, tidak berlaku kroni, tetapi kelulusan 2 orang. Pelik juga tanpa ada datang rasa tender, tak ikut law ni, tak ikut law. Syarikat tutup. Betul lah, barangkali dia tak boleh menyediakan orang tender kerana syarikat dah tutup. Kan ada 2 lembaga pengarah, tapi 2 lembaga pengarah ini boleh membelanjakan duit syarikat jutaan ringgit. Ni dikatakan tidak membawa keuntungan, tetapi dalam masa yang sama dikatakan harga dan hasil kelapa sawit begitu banyak sekali, meningkat setiap tahun. Sedangkan syarikat Sopik adalah syarikat yang mengusahakan kelapa sawit, termasuk penjualan
Tanah di Miri. Tanah kelapa sawit di Miri.